Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak tengok untuk hari ni ya. Hari ni berapa hari bulan lah? Hari ni berapa hari bulan lah? 6 hari bulan 4. So kita nak tengok 6 hari bulan 4 punya trading lah. Hari ni macam susah sikit lah. Okay, hari ni macam susah sikit sebab trend betul masuk betul, cuma pagi tadi ada satu benda tak kena sikit. Tak apalah, so kita tengok je lah dulu. Okay, sekejap Okay, first kali pagi tadi dia buka kat mana? Dia buka dekat sini. Okay, ni yang nampak line ni 10.5. Okay, 10.5. So dia buka ke atas, dia turun ke bawah. Okay, dia buka ke atas, dia turun ke bawah. So pagi tadi first trend adalah down. Bila trend down, dari atas kita letak Fibo dari atas ke bawah. Okay, kita letak daripada Fibo atas ke bawah. Highest berapa? Highest hari ni pagi tadi lah 2254. Highest 2254, lowest 2222. So okay, kita lukis trend turun. So trend down lah. Cuma yang tak shocknya pagi tadi sebab apa tahu? Sebab candle turun ekor panjang. Okay, bukan satu tapi dua. Cuma trend dia memang turun dan boleh profit sebenarnya. Okay, boleh profit, cuma tak sampai syarat. Okay, so sekarang ni trend dia turun 15 minit pertama ni jangan buat apa-apa. Kalau boleh 15 minit pertama jangan buat apa-apa. Okay, cumanya bila trend dia turun, kita nak cari sell dekat sini tak? 2234, 2238 antara ni sell. Okay, tapi awal sangat. Ada yang masuk, ada yang tak masuk, tak ada masalah. Okay, yang ni jadikan 2242, kita jadikan resistant. Okay, resistant. Sebab apa? First kali Jumaat punya lowest 2242 dan point 0.382 ni pun 2242. So kita ambil kat situ. So risk kita berapa? Atas ni kita cut loss. So kita cut loss 2243 kalau masuk. So 9 ke 5 ke 9 point. Low tak risk? Low. Okay tak? Boleh tak kita take risk? Boleh sebab low risk. Okay, first kali okay, dia pecah. So dia turun sampai sini, dia turun sampai bawah, lepas tu dia pecah 0.5. Tapi ni dalam 15 minit pertama. Sepatutnya bila dia turun balik, kita boleh sell 2237 dan dia turun sampai 2229. Sepatutnya boleh profit, cumanya terlalu awal. Mungkin tak sempat. Okay, mungkin tak sempat masuk. Bukan tak boleh profit, boleh profit sebenarnya, tapi sebab tengok nampak 1 point sebelum ni dia sampai 2229, 3729 dalam 8 point. Sampai tak? Sampai sebenarnya, cuma dia terlalu awal. Okay, dia terlalu awal. Bila dia terlalu awal, kita tak masuk. Betul dah, entry point betul. Cumanya candle panjang. Candle panjang. Cuma yang tak shock lah. Ada yang berhati-hati dia tak masuk. Sebab dia jenis tunggu tak masuk. Okay, dia turun. Okay, sekali lagi dia bagi 2238 sebab dia naik sampai 2238. Tapi dia tak pecah kat atas. Dan dia turun balik. Bila dia turun balik, kita sell 2234. Tapi kali ni dia sampai 2231 sahaja. So 3 point tak cukup syarat. Kita nak target kat sini sekurang-kurangnya 2229, sekurang-kurangnya 5 point ataupun 1 point sebelum sini ni. Tapi tak capai. So sebab first kali dia bagi dah, second tu dia tak bagi. Dia bagi sampai sini saja.
So siapa masuk 38 boleh dah dapat sebenarnya 3 ke 7 point saja. Tapi yang ni tak dapat. Yang ni dapat 38 dapat sekurang-kurangnya 5 point dapat. Cuma ya yang 34 ni tak cukup syarat. Okey, bukannya tak boleh profit, boleh profit, masuk point betul boleh profit, tapi 5 point tu tak dapat. Yang 38 ni dapat. Okey. So tak apa. Lepas tu saya bagi entry apa. Lepas tu kalau kata tak sempat ni, kita cut loss dekat sini. Okey, kita cut loss kat atas ni 2243. Sudah kena. Dah kena dah. Sebab lowest yang ni jadi resistant dan point dia pun betul-betul dekat 2242. So kita cut loss atas 2243. Kalau tak sempat TP lah. Yang siapa TP baguslah. First entry TP masuk TP. Okay. So dan lepas tu dia buat naik. Dia pecah 0.191. Okay, dia pecah dekat sini. Tapi dia turun balik. Satu benda bila pecah ni selalunya saya suruh buy 2249. Tapi cut loss dia jauh. Tapi kalau jenis tunggu, tadi saya jenis tunggu tak? Sebab tiba-tiba dia pecah dan saya tak ada masuk. Dan kami yang dalam dan saya tak ada masuk. Tiba-tiba dia turun. Dia turun. So bila nampak dia pecah kat sini dan dia turun, dia tak pecah pula yang ni 2238 middle line. So bila dia naik balik, saya suruh buy 2243 kan. Saya suruh kata buy 2243. Okey, ni TP1 1 point sebelum ni 2254, TP2 berapa 43 54 11. Itu gandakanlah 15 20. Biar ada naik, biar ada fly. Sekurang-kurangnya sini sampai 2271. Berapa? 4371 dalam 28 point. Maybe maximum profit dalam 20 ke 25 point. Dia kata sebab dah lepas 25, dia tak pi 30. Dia pi sampai 28. Kalau dia turun balik, ambil 25. Kalau dia tak sempat lagi, ambil sampai 20 sekurang-kurangnya. Dah pagi-pagi dah 20 point. Okay. Faham tak? Tapi kalau kata dapat 5-10 point pun tak apa, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Dah ambil tutup. Sebab ada beritahu saya, pagi dia ambil dah. Tapi petang dia masuk balik, dia bagi balik kat market. Sebab tu saya kata, kita kena pandai. 10-20 point tu dia dapat. Tapi petang dia masuk lagi, dia loss. Dan dia tak cut loss awal. Sebab tu saya kata, cut loss biar straight. Tak apalah lepas tu dia baru nak follow kau, tapi cut loss straight. Biar kita jangan loss terlalu banyak. Bila kita loss terlalu banyak, kita nak masuk next entry tu agak sakit. Okay. So buy second entry, buy profit. Okay. Bila dia bertukar trend, kita nak cari entry kat mana pula? Kita nak cari entry. Kita nak cari entry sini. Sekarang trend up. Okay. Tadi pagi first 15 minit trend down. Lepas tu dia dah bertukar trend. Naik pula. Bila naik pula, okay, ni ada strong buy. Okay, kita nak buy dekat sini ataupun dekat sini. Tapi bila range besar, dapatkan dekat 2253, 2252. Okay, bila range besar, dapatkan 2252 kalau dia pecah macam ni. Sebab kalau range besar dia pecah 50, agak bahaya sebenarnya. Sebab range besar kalau dia pecah 0.50 agak bahaya sebenarnya. Dan candle yang bullish ni kalah. Okay, faham tak? Dia dah kena beat. Okay, nampak tak? Sekarang ni kita nampak sini strong buy. Okay, sini strong buy. Okay, kita nak buy. Kalau kata pecah 2247 ni, masa pullback, kalau kata pecah 0.50, buyer ni kalah. Kalah, faham? Buyer ni kalah. So buyer yang kuat ni kalah. Mungkin dia boleh turun sampai sini, tapi dia takkan sampai sini sebab ada lagi satu buyer dekat sini yang agak solid sebenarnya. Okay, bila buyer kalah, dia mungkin turun sampai sini. So kalau boleh jangan
Tapi dia tak pecah pun. Contoh dia tak pecah pun sebab buyer strong kat sini. Okay. Cerita dia kalau pecah, kemungkinan dia mungkin turun sampai sini. Tapi dia takkan pecah ni. Sebab ada defend yang kuat kat sini. Kalau yang ni pun kalau dia nak down lah. Lagi satu, dia pecah 0.191. Okay. Tapi masalah dia tak dapat. Okay. Tak dapat. Dia touch saja. Ada yang dapat kata, ada yang mesej saya kata dapat 2252 sebab dia Q. Dia tak tunggu pecah, dia Q. Macam saya suka tunggu pecah. Sebab apa tau? Dia macam confirmation lah bila pecah. Sebab apa tau? Trend naik, dia pecah ke bawah, lepas tu dia naik balik. Kalau dia ke atas ni, saya suka buy atas line. Saya tak suka buy betul-betul dekat line. Saya suka buy atas line. Saya suka buy 2253. Tapi tadi saya pun tak dapat sebab dia tak pecah. Dia tak pecah line ni. Yang Q dapat. Saya tunggu. Saya masih tunggu. Trend naik, saya tunggu dia pecah. Bila dia naik balik, kalau dia pecah 0.50, dia naik balik, ini dapat banyak. Tapi kalau dia tak pecah 0.50, range pun agak besar dalam 49 point. Okay. Kalau dia turun, dia naik balik, time tu saya buy. Tapi saya tak dapat sebab dia tak pecah. Cuma yang saya mention dekat kawan-kawan, ada yang Q dapat 2252. 1 point okey lah. 1 point atas, 1 point bawah. 1 point okey lah. Buffer. Orang kita buffer 1 point okey lah. Dan tak dapat sampai rehat. Kalau siapa dapat dia sampai sini. Sini berapa? 2265 rasanya. 2265, 2266. Lebih 10 point dah boleh dapat. Okay. Kalau dia tak dapat, turun balik. Bawah ni sell lah. 2261. So 5261 dalam 9 point. Okay 9 point. Sini loss dalam 5 ke 9 point. Sini dia boleh dapat dalam 20 point. Macam mana? Sini sepatutnya boleh profit 3 ke 7. Tapi yang 3 ni tak cukup syarat. Syarat saya 5 point. Tapi kalau ada siapa yang ambil, untung lah. Okay. Yang ni kita counter trend, boleh dapat dalam 20 ke 25 point. Siapa dapat 10, 5 ke 15 ke, ikut lah. Profit atas anda lah. Saya tak larang nak tutup awal ke apa. Siapa rasa cukup tu ambil lah. Sebab saya tak boleh larang. Kata kawan-kawan rasa cukup, ambil je lah. Okay. So sini pun boleh profit. Tapi saya tak dapat yang ni, yang pullback ni. Saya tak dapat. Siapa yang dapat tu alhamdulillah. Cumanya time rehat dia tutup kat sini. Lepas tu dia buka gap up. Saya kalau jenis saya overnight, over noon pun saya tak masuk. Bukan kata overnight saja, over noon pun saya tak. Siapa yang masuk, siapa yang nak hold lah. Tapi kena confident lah. Sebab saya tak suka kena trap. Over noon pun ada trap juga. Tambah-tambah bila dalian jalan, crude oil jalan, itu masalah. Okay. Dan dia jadi breakout. Okay. Bila breakout, saya kerap tak mention breakout sebenarnya. Kenapa? Sebab kalau saya mention breakout, kawan-kawan akan trigger yang first tau. Kawan-kawan akan queue buy stop 2272. Okay, buy stop biasanya orang akan queue. Tapi dia gap sebenarnya kat sini masa dia breakout. Sebab tu saya tak suka mention breakout. Okay, saya tak suka mention breakout sebab saya tak nak kawan-kawan kena trap. Kalau breakout, macam mana saya masuk? Breakout kan 2271. Okay, 2271. Saya nak masuk 2272. Macam mana saya masuk sebenarnya breakout ni? Saya takkan trigger yang first breakout. Okay, yang first breakout kalau jadi dia nak PP je lah. Lantak lah saya cari pullback. Tapi kalau kata dia tak pi jauh, okay, kalau dia kata dia tak pi jauh, breakout saya masuk macam ni. Bila dia pecah ni, dia turun balik, dia naik balik, pecah lagi sekali 2272. Baru saya masuk. Saya pernah contoh benda ni. Tapi siapa yang tengok video dia akan tahu lah. Siapa yang tak tengok, dia tak dapat tahu lah macam mana teknik sebenar buy breakout. Okay.
Kalau dia pi jauh, terlalu jauh sangat, saya akan cari pullback. Tapi kalau dia tak pi jauh, dia turun balik, lepas tu dia naik lagi sekali pi 2272, baru saya buy. Okay, saya buy. Saya ada mention dalam group tu, sebab dalam group yang saya ajak lah, dalam group yang saya ajak, saya ada mention. Sebab kalau saya bagi dalam group ni, dia kawan-kawan takut kawan-kawan tak tahu skill lagi. Waktu live trading saya pun nak trade juga, saya tak adalah mention tunggu sekali, sekejap lagi turun balik, sekejap lagi naik balik baru buy. Saya takkan saya nak mention macam tu. Yang tu masalah dia. Saya boleh tolong kawan-kawan, tapi saya tak boleh nak mention kata. Sebab kadang-kadang kalau breakout sampai sini, kadang-kadang kalau kita trigger yang awal, katalah dia naik sampai 2275 saja, 3 point saja, lepas tu dia turun balik sampai bawah, kita dah goyang lah. Sebab tu saya, macam ni dia tak turun sampai bawah, okey lah. Tapi kalau dia turun sampai bawah, kita goyang lah. Sebab tu saya suka trigger second breakout, baru saya masuk. Dan dia naik sampai 2280. Masa saya bagi kat kawan-kawan saya tu, dia naik balik sampai 2279. Banyak kali juga dia bagi. Tapi dia bagi kali macam ni lah. Okay, first kali dia pecah, dia naik sampai 2280, tu dia turun, tu dia naik balik 2272, buy. So boleh dapat 1 point sebelum ni, TP1. Sebab ni resistant dah. So target dia 2279, boleh dapat 7 point. Cuma saya tak mention dalam group yang main, yang besar tu, sebab saya takut kawan-kawan trigger yang first breakout. Okay, sorry ya. Hari ni banyak entry sebenarnya. Banyak entry. So sekarang dia dah naik. Dia dah jadi wave 4 sebenarnya. Sebab yang first pun kena juga, 0.18 dia kena. So wave 4 dia agak tricky. Saya dah beritahu lah, wave 4 agak tricky. Sebab apa? Sebab wave 4 dia pecah yang wave 2 ni. So kita goyang. Okay, kita masuk kat sini, dia pecah pula wave 2 punya support. Okay, dia pecah wave 2 punya support. So goyang lah, dan dia pecah 0.5. Cumanya kita masuk awal sangat tadi. Wave 4 ni dia agak tricky. Sebab tu saya tak apa suka sangat wave 4 ni. Kalau kata nampak wave 4 tu, ada rezeki dah lah. Kalau tak ada, lantak lah. Biar tak payah masuk pun tak apa, esok je lah. Ya, nampak lah, 1, 2, 3, 4. 4 ni dia pecah wave 2. Bila dia pecah wave 2, kita nampak candle-candle yang agak kata ni, kita nak buy dekat sini, sampai sini lah. Tapi careful lah bila pecah sini. Okay, dan dia pecah, timing kita tersilap. Dan time tu PM tengah berhujak. Tak maulah kata tu alasan dia, tapi tak apalah. Sebenarnya cut loss dia dekat sini, bawah ni. So 2232. Tapi jauh kawan-kawan. Saya tak maulah cut loss sampai 26 point. Agak-agak cut loss 26 point. Kita intraday trader je, cut loss sampai 26 point dah 600.5 satu lot. Kalau kata 2-3 lot, dekat 3 lot 1950, ni dah dekat 2000 campur brokerage. Tak payahlah kawan-kawan take risk sampai macam tu. Okay, dan dia tak lepas tu dia tak pecah. Bila dia tak pecah 2232, dia naik balik, pecah balik 2251 ni, saya tak buy lagi. Saya tak mention buy lagi. Sebab apa? Satu, dia ada gap. Okay, kecil pun gap. Dan dia tengah candle sell agak solid sebenarnya. Saya tunggu buy atas ni. Tapi bila buy atas ni sebenarnya dah pukul 5. Dan tak cukup masa, dia sampai 63 je. Buy atas ni kan, so kita buy 2259 sampai 63, 4 point saja. Cut loss bawah ni. Sebab apa? Dah petang pukul 5. Dah pukul 5 lebih dah. 5.30 saya out. Sebab apa? 5.30 saya out, saya tak takut TP tak sampai, cut loss tak kena,
kena overnight. Bila kena overnight, jahanam. Esok tak tahu apa nak jadi. Out je lah awal. Okay, out je lah awal. Sebab 4 point je sampai. Kalau petang-petang ni dapat 3-4 point tu kira rezeki lah. Boleh dapat 3-4 point tu kira rezeki banyak lah. First 3 point sebab dia sampai 2262 saja. Lepas tu baru sampai 2263. Sebab ni dah lebih 5.5 dah. 2263 tu. So tak masuk tak apa. Lepas pukul 5 tak payah masuk lah. Okay. So untuk esok sekarang ni try naik hari ni kan. Saya kata kan, saya takkan tengok dah 2-3 hari lepas ke 4 hari lepas ke 5 hari lepas ke, saya takkan tengok dah. Untuk esok saya nak tengok dia nak trade antara mana sebenarnya. Kalau atas ni saya cari buy, kalau bawah ni saya cari sell. Okay, faham tak? Tapi agak bahaya lah sebab yang sell ni agak bahaya sebab trend naik dan dia tak pecah 0.191 lagi. Kalau kata esok dia buka dekat sini, dia turun, sell tu. Dapat berapa, hit run. Sebab ni benda ni akan jadi awal pagi. Okay, benda ni akan jadi awal pagi. Tapi kalau kata esok pagi buka gap down ke apa, buka kat sini lah kata esok. Kalau momentum dia naik atas ni buy. Tapi kalau dia buka terus atas ni, janganlah queue kat sini. Sebab kalau dia buka atas ni, kalau untuk dapatkan harga ni, dia kena turun momentum ke bawah. Bila momentum ke bawah, kita biar je. Bila dia naik balik, baru kita buy. Macam mana saya tunjuk sikit. Katalah contoh lah, dia buka kat sini esok. Okay, dia buka kat sini esok, dia turun, kita queue dah buy kat sini. Momentum tengah turun. Jangan queue. Momentum tengah turun, biar dia turun. Okay, kalau momentum dia turun, pecah ni, kita sell. Okay, sebab kalau dari sini ke sini, dia akan bentukkan candle yang agak besar untuk sell. Nampak seller banyak. Okay, tapi macam mana nak buy bila dia naik balik? Okay, katalah dia buka kat sini, dia turun sampai sini, lepas tu dia naik balik. Bila dia naik balik pecah ni, baru buy momentum. Sebab kadang-kadang benda ni 5 ke 10 minit kita boleh profit dah dalam 5 ke 10 point. Okey lah, buat aja 5-10 minit dapat 1 lebih 2 lebih 1 lot. Itu contoh 1 lot. Okay. So untuk esok saya dah mention lah, siapa yang tengok video ni, insyaAllah kalau dapat rezeki, still sama, bezakan zone. Okay, maksud bezakan zone macam mana? Yang ni zone ke atas kita cari buy, zone ke bawah kita cari sell. Tapi untuk esok saya akan kalau dia main kat sini, saya tak buat apa-apa. Atas ni saya buy, atas ni saya sell. Kalau dia main kat tengah ni, saya takkan buat apa-apa, lantak lah kat dia. Tengoklah trend intraday. Okay, untuk esok saya dah mention lah. Okay, siapa tengok video ni, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.